anak muda tengok, oh Datuk Ismail Said, mereka beriring dia. Dia pergi ke istana negara. Dia tak takut. Kalau lempar gas, dia ambil janggut, tudung mulut dia. Lawan kalau gas ni tak kira janggut, tak kira apa, tu kira pakai sam kalau kena. Akhirnya himpunan itu berlaku, dunia menyiarkan, berlaku 35 tempat yang lain di seluruh dunia. Himpunan Hari Bersih di Australia, di Canberra, di Sydney, di Melbourne, di London, di Manchester, di New York, di Tokyo, di Abu Dhabi, di Kampuchea pun ada. Yang sedap di London. London ni Najib pergi, Perdana Menteri kita, dia duduk di sebuah hotel. Mereka buat demonstrasi depan hotel itu. Mereka pakai semua kuning. Orang ada dekat Saibu, polis pawang. Polis turun jaga. Dia tanya tempat ni muat tak? Kalau tak muat, kita nak bagi tempat besar sikit. Itu style gila. Mereka rusuhan, bakar bangunan, itu tak boleh lah. Kalau demonstrasi aman, dia mari tanya berapa orang nak datang. Kalau dia kata 1,000, this place is very small. You have to move to another place. It's okay. Itu tanah lah Burundi di sini lain. Kau datang jaga. Jadi saudara sekalian, mereka berkumpul. Bila Najib lalu ya, mereka menyanyi ramai-ramai. Kuning, kuning, Najib pening. Itu orang Cina, orang India. Kita ada orang putih main mikrofon pula. Kuning, kuning, Najib pening. Satu ramai-ramai mereka menyanyi lagu The Beatles dulu. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Ini kes submarine yang kita beli daripada Perancis. Saudara sekalian, isu ini jadi besar di seluruh dunia. Al Jazeera, CNN, BBC menyiarkan. Lepas itu SPR kata pembangkang mengada-adakan cerita pilihan raya negara kita bersih. Tak ada daftar pemilih yang tipu ini. Sekarang zaman komputer, zaman internet, zaman sains dan teknologi. Pemuda PAS ada pasukan dia, diketuai oleh Suhaizan Kaya. Keadilan ada pasukan dia, DAP ada pasukan dia, NGO ada pasukan dia. Dibuat, didedahkan di Selangor sahaja 14,000 nama orang mengundi, boleh mengundi 2 kali. Kemudian didedahkan lagi di Selangor, misalnya alamat rumah teres nombor 27, 29, 31, rumah tekan 31. Pengundi ada lagi nombor 33, 35, 37. Pengundi ada, rumah tak ada. Kemudian didedahkan lagi pula ada pengundi bernama Kampung Baru. Pendedahan yang lebih dahsyat lagi, warga negara asing. Jadi warga negara lebih kurang 10 pagi, pukul 2 dah jadi pengundi. Lebih dahsyat lagi, bekas-bekas tentera secara berani buat press conference mengakui masa dia bertugas dulu, dia menipu undi beribu. Semua ini mengejutkan dunia, saudara sekalian. Dunia barat, dunia timur terkejut, termasuk negara-negara ASEAN, terhadap sistem pilihan raya kita yang berjalan selama ini. Maka dalam keadaan begitu, ahli parlimen Pakatan Rakyat diketuai oleh Salihuddin Ayub mencadangkan buat sidang khas bincang hal pilihan raya. Najib tak setuju, akhirnya dia setuju untuk buat select committee, jawatan kuasa istimewa parlimen untuk kaji pilihan raya. Dalam tengah berbincang hal ini, siapa jawatan kuasa dan sebagainya, Perdana Menteri Bangladesh telah buat pengakuan rakyatnya boleh mengundi di Malaysia. Apa yang jadi ini? Kewibawaan Malaysia terjejas di peringkat antarabangsa. Nak tutup benda inilah dia main isu komunis. Tapi tahan 2 minggu. Akhirnya orang balik bincang hal ni balik sekarang. Sekarang dia tengok hal ini dibincang balik, dia balik pula ke main isu hudud. Kenapa? Karena mereka
dah tak tahan melihat kewibawaan pemerintahan ini begitu terjejas. Tadi saya melawat seorang bumi putra lah, beranak sini, besar di sini, kat Nala Merah, umur dekat 60 tahun, masih bukan rakyat, tapi pendatang boleh dapat kad dalam biru sekali mana. Sebab itu beberapa parti di Sabah termasuk Gerakan bersetuju dibuat Suruhanjaya menyiasat penambahan penduduk yang ketara di Sabah sekarang ini. Ini hadirin sekalian, kewibawaan terjejas. Bagaimana Najib nak hadapi pilihan raya kali ini, dan daftar pemilih yang begitu buruk sedang berlaku di Selangor. Sebab ini saja jalan yang mereka boleh buat kalau mereka nak ambil alih pemerintahan negeri Selangor. Hadirin yang dihormati sekalian, wibawa mereka hilang, hal elektoral, hal pilihan raya. Maka lebih buruk lagi hal rasuah yang kita lihat tak dapat dikurangkan. Bocor akibat penyelewengan dan rasuah 28 bilion setahun. Di Kuala Lumpur paling hebat cerita, popular di rumah kenduri, restoran, di mana saja, cincin Rosmah 24 juta. Saya tak tahu lah di Tawar ni famous kadang cerita tu. Beg tangan 140,000. Beg tangan apa pun tak tahulah. Kehidupan mewah yang begitu ketara sekali. Ini semua hanya sekali menyebabkan imej Najib cuba dipulihkan berbagai cara, tapi kita nampak setakat ini tidak memberi kesan. Saya nak beritahu pada tuan-tuan sekalian, Barisan Nasional boleh tak buat pembangunan? Boleh tak? Boleh. Boleh. Siapa kata BN tak boleh buat pembangunan? Boleh lah. Pakatan Rakyat boleh tak pembangunan? Buat pembangunan? Boleh. Boleh. Tetapi yang sudah pasti BN tak boleh ialah memerangi rasuah. Betul. Kalau tuan-tuan mengharap UMNO BN memerangi rasuah, seperti tuan-tuan mengharap sisik pada ikan keli. Sorry, saya cakap begitu. Tak boleh. BN tak boleh memerangi rasuah. Buat pembangunan, yes. Tapi rasuah sudah jadi akar umbi. Orang tak bakal mamak masuklah sana. Betul. Tobat tak boleh. Inilah sampai 28 bilion bocor. Cuba tuan-tuan lihat, pelik bin ajaib. Negeri pengeluar minyak, negeri itulah rakyat paling miskin. Sabah, Sarawak, Terengganu. Negeri yang rakyat paling miskin menurut Jabatan Perdana Menteri, nombor 1 Sabah, nombor 2 Sarawak, nombor 3 Terengganu. Negeri pengeluar minyak. Sebab apa? Pemimpin dapat minyak, rakyat dapat tai minyak. Apa? Tak rasa apa-apa. Heran aku. Cuba tengok negeri minyak lain. Pergi mana? Pergi ke Thailand, kita tengok pelancong daripada Kuwait, daripada Qatar. Di airport kita tanya, kamu datang mana-mana? Ayam tudung sekarang ni, Saudi, Kuwait, Qatar. Negeri minyak kaya. Di Malaysia negeri yang ada minyak, rakyat miskin. Kemana duit pergi? Kebocoran. Saya berceramah sekarang ni dekat DAP, 100% orang Cina. Dan majlis jamu makan mereka Cina semua, orang yang Melayu. Saya cakap sampai dalam cerita dikatakan isteri Perdana Menteri ada cincin 24 juta. Ayah, itu macam dah. Dia cakap sama dia. Dia cakap Cina dekat seminit saya putih, tengok. Reaksi orang Cina. Saya cakap depan orang Melayu. Isteri Perdana Menteri ada cincin 24 juta, dia dengar macam lembu kenyang. Dia cakap dia dengar macam lembu balik.
They don't care. Sedangkan Islam mengajar beda syak pada itu. Umar Al-Khattab pakai jubah baru. Dia khalifah, pemerintahan yang luas. Disoal oleh rakyat, mana kamu ambil duit beli jubah baru. Ini sistem accountability hizbah yang diwujudkan oleh pemerintahan Islam. Sekarang budaya itu tak ada. Kita cerita rasuah pecah engkau, dia tak beli. Mari bila raya dapat RM50, dia tak kira. Sampai bila kita nak berubah benda ni? Termasuklah kalau kita merintah itu pakai rakyat. Kalau melakukan penyelewengan, rakyat akan tukar pula pemerintahan kita. Betul kan? Ini yang kita mau. Tapi sekarang tak berlaku begitu. Hadirin sekalian, kita lihat mereka nak guna isu pembangunan tak boleh melainkan di kampung-kampung. Kita lihat bila rakyat negeri Sarawak lagi miskin, Bumi Putra itu lagi kuat dia. Rumah yang dinding tak siap, rumah itulah diselimut dengan bendera dacing. Betul ke tak? Kita masuk kampung yang ada tempayan depan rumah, pastinya tak ada paip. Kemudian dinding tak siap, tanda miskin. Di situ depan gambar Syed Mahmud, kiri kanan gambar Najib. Kita nak masuk tak boleh lah. Betul ke ni? Kita pergi ke Kuching, pergi ke Bandar Miri, mana ni? BN pula tak boleh masuk. Artinya kemiskinan digemari oleh pemerintah sebab mereka boleh kuasai. Karena otak orang miskin ini terbelenggu nak buat macam mana, dia kena cari makan. Tak boleh marah pada mereka sebab bagi mereka RM200 itu banyak. Hadirin sekalian, ini yang berlaku. Dan mereka tak boleh guna isu pembangunan lagi di bandar. Kemudian kita lihat pula, kita kemukakan buku jingga. Kalau kita minta dalam masa 100 hari kita nak buat, disebut sikit oleh sahabat kita tadi, hapuskan ASA.